Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jumpa lagi kita dengan kuliah untuk hari ini selepas seminggu bercuti raya kan. So, kuliah hari ini adalah chapter yang baru, chapter 5, tajuknya Stresses in BEAM. So, saya pernah beritahu dalam kelas yang chapter 5 ni dia sangat related ataupun sangat berhubung kait dengan chapter 4, show force diagram dan juga bending moment diagram. So, untuk chapter 5 ni, dalam kerja akan melibatkan show force diagram dan juga bending moment diagram, di mana dalam bending moment diagram, you kena dapatkan nilai moment maksimum, di mana moment maksimum tersebut kita akan guna pakai dalam stresses in beam punya calculation. Okay. So, untuk pengenalan bagi chapter ini, okay, pengenalan bagi chapter ini, kita tahu kalau you ada material contohnya getah ke, so kalau you kenakan daya pada getah tersebut, sama ada gaya tu you gunakan moment, okay, macam moment yang pada figure ni, okay. So, getah ni dia akan deform ataupun dia akan berubah bentuk. So, kalau yang sebelumnya before deformation, you akan nampak dia sama je kan. Dia tak akan berlaku apa-apa. So, tapi bila dah dikenakan moment pada kiri dan kanan, so dia akan deform, dia akan membentuk curve lah. So, kalau you perasan yang ni, okay. So, bila deformation horizontal lines ni dia akan membentuk curve. Okay, yang ni lah. So, kalau yang asal kan straight je kan. Straight je macam ni. So, bila dikenakan moment dia akan deform membentuk curve. Okay, dan adalah horizontal line. Okay, tetapi kalau yang ni adalah horizontal line. Tetapi kalau you perasan, untuk vertical line, okay, dia punya ni tidak berubah. Okay, dia remain straight. Dia tak akan berubah. Okay. Okay, ini adalah horizontal kan. Ni horizontal, tapi you punya vertical ni, vertical kamu dia tak akan berubah. Dia still macam ni. Okay, itulah bezanya. Okay, pada slide seterusnya. Any deformation bar subjected to a bending moment causes the material within the bottom portion undergo stresses atau tension, and the top portion undergo compression. So, kalau you tengok pada figure ni semula, yang ini, okay. So, bahagian bawah ini, dia mengalami tension ataupun tegangan. Okay. So, di bahagian atas ini, dia akan mengalami mampatan ataupun compression. Okay. Ini ada yang dinyatakan dalam ayat di sini. Okay. Point yang kedua, okay. The region in between the tension and compression lies the neutral surface, which the material do not undergo changes in the length. Okay. Yang dikatakan neutral surface ni adalah yang kuning ni. Okay, yang kuning ni. Yang ini. Okay. So, kalau dia bahagian neutral surface, boleh katakan dia punya centroid lah. Tengah-tengah dia. So, neutral surface ni, kalau you perasan dia adalah berada pada axis longitudinal axis. Okay, longitudinal axis. So, pada kawasan ini, kalau kita material tu dikenakan moment kiri dan kanan, so bahagian neutral surface ni dia tak akan berubah. Maksudnya, dia akan deform dari segi bentuk, macam dia akan dia akan curve ke atas atau ke bawah, tetapi dia punya length tu tidak berubah. Okay, length tidak berubah. That's why kita panggil neutral surface. Okay, neutral surface. Okay. So, untuk slide yang seterusnya, okay, several assumption atau beberapa assumption dalam bahasa Melayu, anggapan lah yang kita akan buat.
The longitudinal axis, okay, yang tadi saya tunjukkan tadi, longitudinal axis iaitu pada x-axis which lies within the neutral surface does not experience any change in length. Okey, macam saya terang tadi lah. Pada neutral surface tak akan berlaku apa-apa perubahan dari segi panjang dia, sama dia pendek ke panjang, tak akan berlaku pada neutral axis. Okey, ini adalah orang kata teori yang you perlu ingat. Mana tahu keluar final ke keluar test kan. So, point yang kedua, all cross-section of the beam remain plane and perpendicular to the longitudinal axis during the deformation. Apa yang dikatakan sebagai beam remain plane and perpendicular to the longitudinal axis adalah yang ni lah, yang gambar ajar ni. Okay. So, yang ni dia bersifat macam ni kan. Semampu darjah ataupun bergerak serenjang lah, semampu darjah. Okay. Point yang seterusnya, any deformation of the cross section within its own plane will be neglected. Deformation of cross section within its own plane. Okay, yang ini ada setempat tu kita akan neglect lah. Nanti kita akan go through the example. So, point yang seterusnya, the axis lying in the plane of the cross section and about which the cross section rotate is called the neutral axis. Okay, neutral axis tu di mana? Neutral axis tu ataupun saya panggil dia sebagai NA. NA ni adalah pada axis yang mana? Okay, saya akan tunjukkan. NA tu adalah yang di sini. Okay. Dia berada pada Z-axis. Z-axis tu macam mana pula? Okay. Let's say biasa kalau saya lukiskan beam saya akan selalu macam ni kan? Okay, this is your beam. So, beam kamu ni, dia adalah berada dalam keadaan, ni adalah X, ni adalah Y. So, X ni kita tahu ni dia adalah longitudinal axis. Okay. So, Z-axis mana? Z-axis ni kalau you tengok dia daripada, okay, mata you tengok daripada sini. Saya duduk mata lah. Salah. Mata salah pula. Macam mana mata Ini sisi mata kan. Ini sisi mata. Ni bulu mata lah, konon lah. So, you akan pandang pada sisi sini. Okay, you pandang pada sini. So, kalau you pandang, let's say kalau you punya beam tu dalam bentuk segi empat. Segi empat sama. Segi empat tepat. So, dia akan jadi macam ni lah. So, yang Z-axis mana? Z-axis yang ni. Ni adalah Z-axis ataupun neutral axis. So, kalau saya lukiskan dalam bentuk 3D, macam ni lah. 3D kan dia jadikan macam ni lah. Okay. Ini adalah you punya Y-axis. Ini adalah Y-axis. Okay. So, yang di sini, ataupun di sana. Okay. Ini adalah X-axis. So, yang ini adalah you punya Z-axis. So, ini adalah Z-axis. Okay. Ini adalah Z-axis. Okay. Z-axis ini juga boleh dikenali sebagai neutral axis. Okay. Okay, balik pada slide yang atasnya. So, point yang akhir bagi slide yang ini, the material is homogeneous. Homogeneous maksudnya kita beranggapan dalam satu material tu mesti samalah. Kalau ada konkrit sama konkrit, kalau ada steel adalah steel. With same cross-sectional area along the length and constant elastic modulus. Okay, E ataupun nama kata lain dia yang modulus ataupun modulus of electricity. Okay. So, dia adalah sama. So, nanti you akan gunakan nilai E sama. That's why nanti dalam equation kita akan neglect E tu. Okay, nanti dalam contoh-contoh saya akan tunjukkan lah. Okay. Okay, untuk slide yang ini. Okay. Longitudinal strain varies linearly from 0 at the neutral axis. Nanti kat mana neutral axis tu, nantilah kita tunjukkan dia punya kedudukan lah. So, dalam ni pun dia akan gunakan Hooke's law, apply when the material is homogeneous. Neutral axis
passes through the centroid. Neutral axis passes through the centroid of the cross-sectional area for linear elastic material. So, penerangan sebenarnya nak tunjukkan di mana kedudukan axis tersebut lah. Okay. So, untuk bending deformation. Okay, ini ada sebenarnya bending deformation ni dalam slide ni dia tunjukkan pasal equation untuk terbitkan equation lah. Terbitkan equation. Okay. So, kalau saya terangkan, takut nanti you confuse. Sebab nanti yang untuk equation ni kita tak akan gunakan. Sebenarnya equation ni dia nak terbitkan satu lagi equation yang sangat penting. Okay. Okay, tengok slide yang ini. Kan saya cakap tadi dia untuk terbitkan yang equation penting. Equation penting yang mana? Yang ini. Ini equation penting. So, dalam slide nanti tolong betulkan. Yang ini bukan zero. Ini adalah sigma. Stress Okay. So, equation penting yang ini. Ini equation yang sangat penting. Terbitannya daripada yang slide yang ini. Okay. So, untuk slide yang ini, resultant moment of the cross section is equal to the moment produced by the linear normal stress distribution about the neutral axis. Okay. So, mungkin dekat dalam saya punya slide yang saya telah PDF-kan masukkan dalam yang OneNote ni, gambar untuk A dan juga gambar untuk B mungkin tak clear. Okay. Lupa saya nak beritahu. Untuk chapter ni dalam buku RC Hibler, okay, dalam buku RC Hibler, saya lukis baliklah. Dalam buku RC Hibler, ni dalam buku RC Hibler, nama dia bukan stress in beam dia pada page 543. Okay, 543. Okay, semula. So, equation yang ni, dia dalam buku RC Hibler under flexural formula. Nama dia flexural formula. Okay, flexural formula. So, boleh dapat lah. Okay. Yang akan dapat nanti. So, kalau untuk stress variation bagi profile dia bentuk dia macam ni. Okay, kalau saya lukiskan dia bentuk dia macam ni lah. Ini punya Y. Ini adalah you punya X. So, kalau moment ni adalah positif. So, you punya stress distribution untuk figure dia akan jadi macam ni lah. Okay, so yang atas ni akan mengalami macam mampatan. Okay, yang bawah ni akan mengalami tension lah. Okay, dia macam dia berputar. Dia macam berputar lah. Dia berputar. So, daya ni akan bergerak macam ni. So, daripada bawah dia kompres ke atas. Okay. Okay, satu lagi. Okay, nak terangkan pasal formula ni. So, M ni apa? M ni adalah resultant internal moment. Okay. That's why nanti nilai M ni, you akan dapatkan dia daripada figure BMD. Okay. Figure BMD. So, kalau you nak cari sigma max, dia akan jadi M max atau maupun moment maximum kalikan dengan Y over I. Tapi dalam buku RC Hibler, untuk sigma max dia, formula dia adalah macam ni. Sigma max dengan C bagi dengan I. Okay. Y ni sama juga dengan C. Di mana Y ni adalah kedudukan paling Y ni adalah kedudukan paling jauh dari neutral axis. Contohnya, kalau you ada beam macam ni. Okay.
So ni ada garis putus-putus. You punya nucleic acid. Okay. So since kalau you punya ni, let's say panjang dia dalam 50 cm. So kita tahu dia punya centroid dia. Yang ni kan. So ni akan jadi berapa? 25. So 25. So sama panjang. So sama panjang maksudnya dia punya Y dia sama dengan C sama juga dengan 25 cm. Okay. So ini kalau untuk yang you punya beam you adalah segi 4. So kalau you ada combination macam contoh I-beam, you ada contoh I-beam ke, ini sebenarnya I-beam ni you akan recall balik lah yang apa you belajar masa statik. Contoh you ada T-beam ke, okay. Untuk I-beam dia mudah sebab you boleh terus lukiskan dia punya NA ni. Okay. Yang akan jadi complicated sikit sebab pada I-beam you kena cari centroid. Okay. Contoh ni ada centroid. Centroid yang ni adalah centroid untuk keseluruhan shape lah. Okay, yang ni saya akan tunjukkan dalam contoh nanti. Okay. So, kita terus go through kepada dalam ni nanti equation yang you akan gunakan. Okay. Since tadi M ni kan, you akan gunakan equation ni kan. Ni. So, I ni apa tadi? I ni adalah ni, moment of inertia. Ni kita akan recall balik masa belajar statik dulu. Moment of inertia. Contoh you ada untuk, let's say kalau ni, moment inertia dia apa? Adalah BH kuasa 3/12. So, biasa untuknya beam ni, you punya, biasa normal lah beam, dia mesti bentuk dalam segi 4. Tepat ke segi 4 sama. So, you kena tengoklah balik rumus bagi moment of inertia untuk segi 4. Okay, tapi yang biasa family yang kita akan gunakan yang ni lah. Yang ni. Okay, yang ini. So, Y ni apa tadi? Y ni 8 perpendicular distance from the natural axis. Tengok dia perpendicular kan? Tengok ni. Dia perpendicular. Mesti perpendicular. Tapi kalau untuk nak ambil besar, dia adalah, kalau yang Y max ni adalah jarak yang paling jauh daripada natural axis. Okay. So, saya dah terangkan. Okay, negatif. Mungkin sudah kata apa negatif ni apa? Point negatif ni apa? Kalau penerangan dalam buku algebra tu akan panjang lah penerangan dia. So, kalau saya simplifykan, negatif tu rumus dia masih lagi sama bagi kedua-duanya. Cuma yang akan membezakan dia adalah dy. Okay? Pada yang Y ni. So, nanti kita akan tengok lah. Y, contohnya, mana tadi? Sekarang kat sini lah. Sekejap. Okay. Saya terangkan dalam contoh ke untuk Y macam mana bila masa dia positif, bila masa dia negatif. Okay. Nanti saya akan rumuskan lah untuk bagi macam mana procedure method dia. So, saya akan terangkan procedure method based pada example 1 dahulu. So, kita dulu pada example 1. Okay. Dia kata determine the maximum. Okay. Tengok sini. Maximum bending stress. So, kita tahu dah dia nak sigma max. Okay. Sigma max. In beam AB as shown in the figure and draw the stress
section over the cross section of the location. Okey. Kat sini dah dua benda. Dia nak nilai bagi sigma max dan dia minta you lukiskan stress distribution. So sebelum ni dalam BMD dengan juga FFT, you akan lukiskan dengan marajak untuk SFD dan juga BMD. Tapi untuknya stress in beam ni, you kena tambah lagi. You kena lukis stress distribution. Okey. So, pada example 1 ni, you ada simply supported beam dengan you ada point load 50 kN, support pin pada A dan juga roller pada B. Dan you bagi cross-sectional bagi you punya beam. Okay, beam kamu ni, salah, unit dia berapa ni? Dia tak unit ke? Macam berapa unit dia? Saya tengok balik. 60. Dia dalam milimeter ke? Ni dalam milimeter. So nanti pada you punya ni betulkan balik Ni adalah 200 milimeter, ni pun 60 milimeter. Okay. So ni ada dia punya cross sectional area. Sekejap ya, saya salingkan sampai handphone ni. Banyak sangat masuk WhatsApp-nya. Okay. So, biasa kalau untuk stress in beam punya soalan, bila you nampak you ada ada figure untuk you punya beam dan dibagi pula sebelah kanan atau kiri dia cross sectional dimension bagi beam dia. Ni confirm adalah soalan berkaitan stress in beam. Okay. So, mari kita go to the solution dia. Okay, step yang pertama. Kita akan buat step by step lah. Procedure method. Sorry. Procedure method. Okay. So, yang pertama apa? Cari reaction at support. Okay. So, dah dapat. So, kat sini nanti untuk example ni akan dapat RA dan juga RB. Okay. Yang kedua, lukis SFD dan BMD. Okay. Dan lukis SFD dan juga BMD. Yang ketiga, nyatakan you punya moment maksimum. So, macam nak tahu moment maksimum berapa? You tengoklah. Pada yang kalau kita tengok tu, you punya moment maksimum kat sini ni adalah 60 kilonewton meter. Okay, 60 kilonewton meter yang ini. Ni. Okay, yang itu. So, dia berada di puncaknya bagi BMD lah. Okay. Sometimes kadang-kadang soalan, dia akan mintakan kamu, since soalan example 1 dia minta maximum stress, bending stress. Okay. Tapi kadang-kadang soalan dia minta kamu, okay, dia kata, determine stress at moment pada jarak sekian-sekian. Contohlah pada jarak 2 meter. Okay, pada jarak 2 meter. Ni. So, macam mana kita nak tahu yang ini? Let's say pada bukan jarak 2 meter, pada jarak 1 meter. Let's say around here. Okay, macam nak tahu yang ni? Okay, you carilah dia punya dia punya luas bagi 1 meter ni. Luas tu dapatlah moment pada 1 meter kan. Kadang dia tahu student tu boleh buat tapi dia manipulate soalan. Kadang-kadang dia minta, okay, find distribution moment pada moment berapa? 4 meter. Around here. Kat sini lah. Okay, carilah dia punya moment kat sini berapa. Okay. So, tadi step yang ketiga nyatakan Max. Okay. Lepas tu, kalau saya nak senang kat step yang keempat.
Sorry, merah pula. Okay. Step yang keempat, kira moment of inertia, iaitu I. So, dalam kes ini, kes example 1 ni, you punya adalah segi empat sama. Segi empat tepat. So, dia adalah BH kuasa 3 over 12. Is it? Saya pun tak ingat. Over 12. Okay. And then yang kelima. Okay. Yang kelima. Barulah you cari. Sigma max adalah M max darabkan dengan C ataupun dia boleh gunakan Y over I. Okay. Macam yang ni. So, ini solution dia. Dia dapat, okay. Dia cakap sini, ya. 60 km occur at 2 meter from point A. So, you punya moment of inertia kamu adalah BH kuasa 3 over 12. Yang ni you tukarkan dalam unit milimeter. Okay. Sigma max kamu adalah yang ni. So, Y kamu berapa? So, nak tahu Y. Ni. Dalam yang ini, C equal to Y. So, Y kamu ni berapa? Y kamu tadi kan, saya cakap tadi kan kalau you ada segi empat ni, so, tadi berapa dimensional dia? 200 kan? So, ini adalah 200 mm. So, dia berada dalam nucleic acid dia. So, ni adalah you punya Na lah. So, Y kamu ni, since dia adalah pada centroid, so, ni akan jadi apa? 100. Ni pun 100. So, Y kamu adalah 100 mm. Okay, betul tak? Y kamu ada 100. Ni. Ni adalah 100. Okay. So, 60 kali 10 kuasa 6 ni adalah you punya nilai moment. Okay. Lepas tu, ni adalah you punya Y. Y tu dapat di mana? Y tu adalah yang ni. Ni. Saya lukiskan lah. Okay. C dia sama, you ambil yang sama je lah. Salah satu je lah. Atau yang tingginya adalah 200. Okay. So, Y tu adalah ni. So, masukkan dalam equation tu dapatlah nilai you punya. Ni adalah 150 Newton per millimeter square. So, kalau you nak tinggalkan dalam unit kilonewton pun dibenarkan. So, macam mana nak lukis? Okay, tu dah cari dia punya stress maximum. Okay, sekarang dia minta kamu you draw stress distribution. So, stress distribution adalah yang ini. Ini adalah stress distribution punya figure. Okay. So, dia akan lukis macam inilah. Kalau untuk you punya apa? Sini samakan atas dan bawah. Ni garisan ni adalah garisan nucleic acid. So, biasanya kalau nak lukiskan stress distribution, dia mesti first you lukiskan dulu dia punya cross section bagi beam. Saya tak nak guna hijau lah. Tak nampak pula kan. Guna hitam. You mesti lukis dia punya cross section punya beam yang asal, yang you ada, let's say kalau example satu ni dia ada lebar 60, tinggi 200. So, you ada Na, nucleic acid lah. So, kalau untuk yang macam ni, since dia adalah segi empat tepat, segi empat tepat tu macam mana? Ke segi empat sama, segi empat tepat lah, segi empat tepat. Dia atas dan bawah dia bagi itu adalah 100. Ni pun 100. Jadinya, kalau you perasan, dia sama, 100-100. Jadi, nilai untuk dia punya sigma max atas dan bawah tu adalah sama lah. Okay, so bila you lukiskan, you mesti lukiskan macam ni. Tak nak merah, nak hitam.
Kira macam ni. Okey. So, yang ini compression mesti berada di sebelah kanan. Okey, ini adalah compression. So, ni adalah compression 150 Newton per millimeter square. So, kalau saya nak cakap sini, you ada dia punya axis dia. Sebelah sini, compress. Sebelah kiri adalah tension. Untuk lukiskan stress distribution lah. So, yang ini adalah bahagian bawah. So, bahagian bawah tension. So, tension dia berada di sebelah kiri. Sebelah kiri kawasan lah. So, ni adalah tension. Masih lagi yang sama sebab dia punya Y sama. So, you kena mention lagi sebagai tension. Dia adalah compression. Okay. So, dah menjawab dah soalan untuk example 1. Okay. So, kalau ni you lukis lah, dia akan jadi macam mana? Ni akan jadi macam ni lah. So, yang ini. Okay, ni adalah stress distribution. Stress yang saya buat ni semua ni, ini adalah gambar rajah untuk stress distribution. Okay. So, sekarang kita go through kepada example 2. Example 2. Determine the maximum bending stress in beam. Sama juga, dia nak kamu cari sigma max. AB as shown in figure and draw the stress distribution. Kita tahu bentuk stress distribution dengan bentuk macam ni, mesti you punya stress distribution like this lah. So, bear in your mind. Kalau segi 4, dia stress distribution dia mesti macam ni. Cuma nak tahu nilai dia untuk compression berapa, tension berapa. Okay, over the cross section at this location. So, macam biasa. Buat procedure method dia. Example. Merah lagi. Tak nak merah. Hitam. Example. Example 2. So, example 2 ni, dia masih lagi service supported. Cuma dia ada distributed load. Dia ada distributed load. So, dia punya SFD dan juga BMD confirm lah. Berubah kan? Macam pertama lah, cari reaction. Bisa boleh cara-cara mabar dah. Reaction at support. Okay. Macam biasalah, dapatkan RB, RA dan juga RX. So, dalam skema, biasa kalau untuk test atau final, saya akan bagi markah kalau you follow my procedure method lah. Cari, you dapatkan saya reaction at support. Contoh untuk example 2 ni, dapatkan saya RA, RB and so on. Tu markah, dia akan, semua lecturer pun akan bagi markah macam tu juga. Sebab untuk mana-mana solution dalam makin bahan, you kena ada procedure method. Maksudnya kena ada step by step punya method. Jadi boleh you dapatkan jawapan tu. Jadi kalau you melompat-lompat punya method, jadi sebenarnya you penanti akan pening dan kami nak menanda pun pening. Okay. That's why saya dalam saya punya kuliah ni saya terangkan procedure method. Apa kena buat dulu, apa yang kena buat dulu. Jadi bila you buat, you susun you punya jalan kerja tu mengikut method ni, jadi senanglah untuk you buat dan senanglah juga untuk saya marking. Kalau you melompat sana, melompat sini, tulis tak teratur, saya pun pening nak bagi markah. Okay. Dia berbalik pada example 2. Dah dapat ni, macam biasalah. Yang kedua, SFD. Saya tak akan terangkan balik macam mana cari reaction ni. Sebab dah terang dah secara detailnya dalam chapter 4 sebelum ni kan. Yang ni saya macam sekali lalu je lah.
Tapi sekali lalunya untuk saya mengajar. Untuk you yang belajar, you kena buatlah benda ni. Kena buat balik. Biasa buat balik. Jangan based on saya punya video you tengok. Lepas tu, okey lah dah tengok lah video Puan Solat. Okey lah boleh tidur lah. Tak. Lepas dah tengok, you try tulis sendiri. Tulis sendiri, buat sendiri macam mana. Tanpa berpandukan saya punya video tu, you lukis sendiri soalan tu, you buat sendiri. Nanti you compare kan you punya jawapan. Nanti you baru tahu you salah kat mana. Bila you biasa buat, tu orang cakap practice make perfect. Okay, you buat sendiri. So, tadi mana? SFD dan BFD. Okay, and then, asyik keluar yang ni je. Yang ketiga, dapatkan M Max. Okay. M Max kamu. Benda ni asyik keluar je. Saya mana kejap. Tak tahu kenapa keluar je ni. Sekejap matikan sekejap. Payah. Okey, dapatkan maksimum. Mana tadi? Sini. Maksimum kan. And then, lepas tu, buat apa? Kat sini tak dengar suara korang lah. Saya bebas sorang-sorang lah kat sini kan. Kenapalah hilang. Okey, yang keempat, kira moment of inertia berapa? Okey, since soalan ni sama macam example 1, so formula you adalah BH kuasa 3/12. Okey. Biasa kalau sini kesalahan yang sudah selalu buat, dia tak tukar unit. Pastikan guna satu unit sahaja. Macam contoh kalau you punya you punya moment maksimum ni kan dalam, let's say lah dia bagi kilonewton meter. Okey. Tukarkanlah kepada kilonewton milimeter, ataupun nak lagi senang, tukarkan lagi newton milimeter. So untuk I ni pun nanti you punya unit mesti dalam milimeter. Okey, 0.4. So senang. So biasa student pernah buat, tapi bila bab moment tu kadang dia bagi you perasan kat sini. Kalau you perasan soalan ni, dia punya cross section area dia ni mana? Yang ini ada unit milimeter. Ni pun unit milimeter. Tapi untuk dia punya distributor load dia bagi dalam meter. So nanti bila you masukkan dalam sigma max. Okey, yang kelima tadi apa? You kena cari sigma max kan? Adalah moment max. Harap Y bagi I. So yang ni unit kena sama lah. Unit kena sama. End up nanti you akan dapat dengan satu unit newton milimeter kuasa 2. Okey. So dapatlah. Anda lukiskanlah dia. Sama juga macam ni. Lukiskan. Okey. Dan kalau perasan, kalau awal-awal tadi, saya rumus je adalah sigma negatif my/I kan. Okey. Yang ini dia tidak boleh. Ni hanya untuk yang tutorial, contoh untuk yang satu lagi. Tapi kalau untuk sigma max dia mesti moment max Y bagi I. So dia tak ada negatif. Okey, dia tak ada negatif. Negatif tu nanti adalah example yang seterusnya. Okey. So, since anak saya dah menangis, so untuk example 3 ni, saya akan go to pada video yang seterusnya lah. Okey.